Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arus al-khafiqaini, Ya Muayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Ya, anda bersama kami dalam podcast yang gila, lagi bermanfaat pada bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, insya-Allah. Dan anda bersama saya Indra Sahib dan saya tukang gendang dan Eric Pipu. ya, dalam Sahabat Bertanya. Masya Allah. Terbaik. Tadi aku nyanyi, actually aku punya key dah salah tau masuk. Kira salah tak apa. Nafas macam dah kurang je. Dah maklum lah, maklum. Dah lama kita tak get going kan. Get going. dia tak plan 3 2 1 terus masuk. 3 tu tu masuk. Sorry ya. Sampai Jadi dah private message cakap korang dah menghilang ke apa. jadi disclaimer dulu saya ni bukan penyanyi Jadi saya tadi pun bukannya seorang munsyid. Jadi saya baca tu tak ada ikut standard lah Masya-Allah, masya-Allah. Macam seorang sahabat saya kan, dia kalau dah berbual pasal kasidah kan, dia berbual sampai dah masuk BPM tau. Oh, BPM. Beats per minute. Oh. Dia mesti level-level lain tu ya. Dia level nak step menambah musician actually. Ada chance dia dengar ni Kasih dia kesenangan sikit. Tapi bukan Ijat lah. Bukan Ijat profesional. Main. Sebenarnya yang korang mengumpat tu, dia guru aku. Dasar. Jadi alhamdulillah kita pada malam ini kan kita dapat bersama dengan ustaz kesayangan kita, itu Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz kan kerana sudi bersama kami pada malam ini. Jadi malam ini agak special sikit, agak istimewa. Kerana kita sudah pun masuk pada satu bulan yang sangat istimewa berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan dengan bangganya kita sebagai seorang umat Islam dan sebagai kaumnya umat Islam kita ini, kita bangga dengan bulan yang mulia ini kerana kita dapat membesarkan dan mengagungkan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi episod kali ini adalah episod yang mana kita akan meneroka dan bertanya kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz mengenai perkara-perkara yang ada kaitan dengan bulan yang mulia ini, dan juga ini topik yang panas yang ada kaitan dengan maulid. Maulid ke maulud Maulid. Ada maulid tak? Ada maulad tak? Maulad ada. Malat bahasa apa tu? Maulad macam kelat lah aku rasa. Kokola suha. Kau jangan buat main-main di sini Tanya Kokola. Nanti siku kiri ustaz sampai kamu gagal lah. Kau belum pernah kena Perancis ustaz ni Ustaz dari Perancis. Kau masih ingat Perancis kiri kanan Okey, jadi kita nak mulakan dengan sesi ni dengan soalan yang pertama. Yang ini saya rasa
soalan yang umum tapi banyak ditanyakan pada soalan ini. Kalau dapat kita ketengahkan soalan ini, mungkin Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita dapat memberikan lebih penjelasan dan juga dapatlah kita memahami aspek ini, iaitu ramai yang tertanya-tanya bulan Rabiul Awal ni, apa kelebihan bulan ini berbanding dengan bulan-bulan yang lain? Betul tak? Jadi selainnya lahirnya Nabi kita SAW, jadi apa yang buat bulan ini sangat megah dan sangat mulia sehingga celebrate dalam bahasa Melayu apa? Disambut seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan sahaja di Singapura saja. Yalah, betul. Jadi pada sesi ini kita ingin membuka dengan soalan ini. Mungkin kita tujukan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat sambung semula podcast kita. Alhamdulillah, moga-moga apa yang kita dapatkan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat, dan kita niat apa yang kita dapatkan pada malam ini sebagai ilmu, dan kita niat untuk menyampaikan insya-Allah kepada mereka yang memerlukan daripada teman-teman kita, ahli keluarga kita, ibu dan juga ayah kita, dan siapa-siapa daripada kalangan orang-orang Islam, muslimin dan juga muslimat, insya-Allah taala. Amin. Jadi alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah hingga pada saat ini. Kita alhamdulillah kita baru memasuki bulan Rabi' Al-Anwar ataupun Rabi' yang penuh dengan cahaya, penuh dengan cahaya. Kemudian Rabi'ul Asrar, bulan Rabi' yang penuh dengan rahsia-rahsia, dan juga dikenali sebagai bulan Rabi'ul Awal. Seperti mana kita tahu, bulan yang ada dalam Islam ini ada 12. Jadi bermula dengan bulan Muharram, bulan Safar, kemudian bulan Rabi'ul Anwar, kemudian Rabi'ul Akhir, dan seterusnya sampai Zulqa'dah hingga ke bulan Zulhijjah. Jadi alhamdulillah, kenapa bulan ini menjadi bulan yang istimewa, dan ramai di kalangan umat Islam itu bila masuk di bulan Rabi'ul Anwar ini ataupun Rabi'ul Awal ini, kenapa mereka itu mengistimewakan bulan ini? Tidak lain tidak bukan, bulan ini menjadi istimewa dengan kelahirannya Sayyidul Wujud, iaitu penghulu para nabi dan juga para rasul, yang mana dengan kelahirannya dunia yang gelap ini menjadi terang, berkat kelahiran insan al-kamil, yang sempurna, yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan juga secara batin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa diistimewakan bulan ini? Mungkin kita boleh secara logiknya ataupun disebutkan oleh para ulama, itu kalau tidak dengan kelahiran ataupun tidak diwujudkan insan yang mulia ini, insan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak tahu fadilat-fadilat yang ada pada bulan-bulan yang lain. Kita tidak tahu fadilat yang ada pada bulan Muharram, pada hari Ashura contohnya, ataupun kita tidak tahu bagaimana cara untuk melaksanakan haji. Kita tidak tahu bagaimana cara untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tidak tahu untuk melaksanakan ibadah-ibadah, contohnya seperti salat, berzikir dan sebagainya, kalau tidak dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kita melihat umat manusia itu bergembira bila masuknya bulan Ramadan, bukan hanya di Nusantara kita sahaja, akan tetapi kalau kita pergi ke negara-negara, hatta di negara-negara yang majoritinya itu bukan orang Arab, di negara Arab contohnya seperti Mesir ataupun Yaman, Arab Saudi dan sebagainya, mereka akan ada cara sambutan mereka yang tersendiri. Tapi negara-negara yang bukan Arab, contohnya seperti Bosnia, Balkan dan sebagainya, itu baru saya baca, itu ada di kalangan umat-umat Islam kita, itu bila mendapatkan anak, itu sebab apa? Cintanya mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menamakan anak mereka itu sebagai Maulid. Kerana apa? Hebatnya ataupun juga tingginya
cinta mereka dan kerinduan kita, kerinduan mereka itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mungkin boleh kita sebagai muqaddimah insya-Allah kenapa diistimewakan bulan ini, mungkin apa yang disampaikan insya-Allah sebagai muqaddimah lah. Insya-Allah. Tadi Ustaz mengatakan mereka menamakan anak mereka Maulid. Jadi mungkin ramai daripada penonton dan pendengar kita tidak mengetahui apa maknanya Maulid. Kalimah Maulid, Maulud. Ni nak jawab soalan kau, Jad. Maulid, Maulat tak ada, Ustaz. Tapi so far kat Singapura aku tak pernah ada kawan nama Maulid Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kau ada? Kau tak ada? Kau tak ada. Aku pun tak ada. Kau tak ada. Tak ada. Betul. Aku tengah nak cari Pergi mana? Bosnia. Dekat Balkan. Balkan. Bosnya aku dengar sana gadis-gadis kat sana cantik tau. Itu je tak habis-habis. Tak ada. Sambil menyelam kita minum air lah. Okay, please jangan distract aku. Aku nak tanya Ustaz pasal kalimah Maulid. Kalimah Maulid Ustaz dan Maulud, apakah istilah dan maknanya? Mungkin kita orang awam dapat fahami dengan lebih mendalam lagi. Jadi kalau kita kembali pada kalimat Maulid itu sendiri, seperti mana kita tahu ada di kalangan umat-umat Islam, iaitu mereka itu adalah saudara mara kita di Balkan itu, nak baca di Balkan, mereka mungkin tak tahu makna daripada Maulid itu, apa makna dia. Jadi kalau Maulid itu, kalau kita rujuk di dalam kitab-kitab kamus ataupun ilmu saraf dan sebagainya, dia datang daripada kalimat walada. Jadi walada yalidu, iaitu maksudnya apa? Melahirkan. Jadi Maulid ini adalah kelahiran. Maulidun Nabi iaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun orang kata bulan Maulid, yakni bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud itu, maulud biasa kita dengar juga maulud. Maulud Nabi. Orang nak buat maulud Nabi, nak pergi mana? Nak pergi maulud Nabi. Maulud itu asalnya daripada kalimat bahasa Arab. Jadi mungkin dia datang daripada isim maf'ul kat situ. Kalau kita belajar ilmu saraf, itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian fi'il amr, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul. Walhasil maknanya itu adalah kelahiran juga. Ataupun nak pergi majlis maulud, iaitu nak pergi majlis, diceritakan di dalamnya itu tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalamnya itu tentang sifat-sifat dan juga akhlak-akhlak baginda Nabi SAW, dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ni kalau kita kaji dalam istilah makna nama ataupun kalimah Maulid dengan Maulud ni sudah banyak daripada pembahasan. Kau ada kawan nama Maulud? Tak ada, tengah nak namakan enggak ni member-member saya, nama samaran ke? Aku kalau tengoklah, insya-Allah kalau ada zuriat yang lebih kan. Amin. Insya-Allah kembar kita namakan Maulud. Late Lord. Kena kahak kamu ke aku. Okey, kau tak ada soalan ke pasal Maulid ke, pasal apa ke? Kita kasih Cai Eric. Abang meletup ni. Cai Eric sila. Kau ni kira Singapura kita tak dapat sambut kan. Selalu kan every year kita pergi ke masjid. Cakap pasal sambut. Kita pun nak tanya kau sikit. Every year kau celebrate tak Maulid? Ataupun kau ikut-ikut aja lah. Kau ikut je. Aku selalu membuntut dia. Tapi kau ingat kita pernah attend majlis Maulid waktu Habib siapa datang tu? Habib Muhammad tak salah. Dekat masjid Bulan Rabiul Awal ke? Kalau tak silapnya juga. Hall lah, during hall semua lah. Masya-Allah. Lepas tu kita dapat makan dengan Habib juga. Habib dapat makan dengan kau? Sebelah Habib. Habib makan dengan kau atau kau makan Habib? Kita makan tapi tengok dia. Okey. Ada jugalah turun-turun kan. Time kan bulan-bulan ni kan. Tapi ni kau nak kasih aku peluang soalan lah. Tak ada. Aku nak tahu macam mana kau celebrate Maulid pada tahun-tahun yang lepas. Tahun-tahun yang lepas kita pergi masjid kan. Di masjid, okey. Mana pergi tepi masjid? Dalam masjid. Orang betul. Bulan baik jangan aktif kawan. Orang suruh kita tepi laut kata tepi masjid. Dalam masjid. Tapi aku dengar daripada bini kau pergi Maulid bawa fishing rod. Mana?
Nak pancing siapa? Keluar pakai baju jubah. Terus dah sampai buat majlis. Tukar dia pancing kat tepi laut. Jangan kawan. Okay. Yalah, pergi masjid-masjid kan. Berkasidah kan. Siapa yang baca kasidah tu? Selalu ada orang-orang kat depan kan. Actually aku dengan Ijat ada request tau. Apa dia? Sekarang berbual pasal kasidah kan. Kau nak suruh aku berkasidah? Boleh tak? Tolong jangan. Tak apa. Aku kat belakang. Peminat Seekersness ramai nak dengar tau kau baca kasidah. Jangan. Takut voters turun nanti. Ada korang nak cerita aku tak nak ni. Dengar. Okay. Orang pernah pergi tak pernah? Aku tak tahu lah. Mungkin dah 10 tahun aku tak pergi. Tapi Alhamdulillah lah. Kalau kita pergi gini semua benda-benda yang baik kan. Selalu ada sirah. Diorang ada cerita pasal kisah Nabi kan. Okay. Tapi kau silap. Apa dia? Kau silap. Zaman Nabi tak ada buat ni semua. Ya ke? Kata orang lah kan. Kata orang. Dalil? Habis dalil yang nyata mana? Kira tak boleh buat dah ni. Itu yang orang aku pun tengah keliru. Mak tu kadang pergi, kadang tak pergi kan. Ni Kira macam 50-50 juga kan. macam 50% discount tu. Okay. Dapat apa kalau kita buat sesuatu tu biarlah dengan hukum yang terang ataupun dengan jelas. Nak tinggalkan sesuatu pun biarlah dengan ilmu yang jelas. Ini aku rasa lah. Tapi kalau aku tak ada ilmu okay. Aku pakai akal aku punya pemikiran kan. Benda baik untuk agama kan. Kalau yelah macam aku pergi kat masjid tu, pergi masjid dah benda baik apa. Okay. Betul tak? Aku masuk masjid, aku berwuduk, solat sunat semua benda baik apa. Betul tak? Okay. Betul tak betul? Betul lah. Betul lah. Ini kau stay aku macam kau nak makan aku. Kak Ustaz lah kau. Jadi aku fokus korang je. Kau pay mata terbeliak, aku pun naik bacol kat sini lah. Aku duduk kat masjid kan. Aku duduk kat masjid, aku niat itikaf kan. Benda baik juga apa. Betul lah. Betul. Jadi banyak manfaat je lah. Manfaat aku dengar sirah-sirah. Ada benda pun aku tak tahu juga pasal Nabi tu. Banyak benda. Cakap pasal sirah. Ini aku nak ketengahkan soalan kepada Ustaz kan. Izinkan saya Ustaz balik pada pembahasan sirah ni. Apa kelebihannya kita kan sebagai orang awam ni mengkaji dan mendengar sirahnya Nabi. By the way, sirah maknanya sejarah sejarah history sejarah mengenai kehidupan Nabi kita kan, Nabi Muhammad SAW lah. Jadi nak tanya juga pada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita. Apakah kelebihannya kita mempelajari sirah ya Ustaz? Jadi di dalam mempelajari sirah baginda Nabi Muhammad SAW, itu sebelum kita masuk, banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan untuk dikarang ataupun tujuan dikarang kitab-kitab seperti ini, baik dalam bahasa Arab ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa yang lain, bukan untuk agar supaya umat Nabi SAW itu mengenal Nabi mereka. Jadi bila sudah mengenal Nabi mereka itu, makin bertambah lagi cinta mereka dan juga kerinduan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk dijadikan Nabi SAW ini sebagai role model kita, sebagai qudwatun hasanah. Dan tidak ada role model yang lebih hebat yang boleh kita jadikan contoh untuk kehidupan kita di dunia ini melainkan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kita sendiri disuruh untuk ittiba ataupun mengikuti segala apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh fattabi'uni, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dan ikutilah aku ini ulama ada pelbagai macam tafsiran mengenainya. Salah satunya adalah mengikuti contoh-contoh dan juga sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah ikutilah apa yang telah aku perjuangkan ketika kehidupanku. Jadi bagaimana kita nak tahu perjuangan baginda Nabi SAW, bagaimana kita nak jadikan Nabi SAW itu sebagai contoh teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Salah satu cara disebutkan oleh para ulama adalah dengan membaca kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Lagi kenal dalam kita. Kenal dalam lagi. Betul tak? Ini kalau kita balik pada hukum psikologi kalimah mengidolakan
mengidolakan ni, ini memang membawa banyak kesan kepada masyarakat. Ini saya rasa Ustaz ni Ustaz boleh mengkoreksikan saya. Kita manusia ni sudah mengidolakan figure-figure yang lain, ataupun mereka yang dipandang mulia daripada sudut status ke, daripada sudut kekayaan ke, apa-apalah. Macam artis Macam artis especially. Sebelah kau tu artis tu. Dengar tu Bul. Artis sebelah kau tu. Ini artis. Pada aku mengidolakan dia juga. Aku mengidolakan cara dia menggentil gitar. Buat lagu. Aku kalau jumpa dia aku cium jari dia tau. Cium jari. Jari telunjuk je aku cium. Jangan percaya dia semua. Jangan percaya. Dia semua fitnah. Yelah, mengidolakan selain Nabi. Betul. Kita lah. Tapi okey, cakap pasal idola. Aku rasa zaman ni lagi ketara. Apa pendapat kau pun? Zaman ni memang very easy. Betul aja. Sebab kita boleh easy access kan. Macam artis-artis luar negara kan. Siapa-siapa semua internet kan ada kan. Kita boleh tahu pasal diorang pergi mana, diorang pergi pasar pun, pergi supermarket pun kita boleh tahu. Instagram semua, Facebook live, apa-apa boleh nampak kan. Mungkin pasal gitulah. Jadi lagi budak-budak untuk masyarakat, anak-anak kita semua kan, diorang punya pengaruh kat situ kan, very strong kan. Aku bukan cakap apa kan. Kau tahu sejarahnya Justin Bieber tak? Justin Bieber dia pelakon ke? Kau tak tahu Justin Bieber? Dia kan Pelakon Hindustan. dengan pencacaan kat Najis. Tak ada. Aku nak tahu kan, pasal ramai daripada anak muda di luar sana, diorang faham dia punya biografi tak? Bukan sekadar faham, mereka mengidolakan ini Justin Bieber kan, dan mereka gila-gilakan lah kan. Bukan dia seorang je lah In. Aku rasa lah. Pemain bola pun berlaku juga. Aku kasih example dia. Jadi Kau jangan melawan. Tak, bukan banyak apa. kau kasih jari telunjuk kan. Pemain bola pun dia. Suruh isap kau bagi jari telunjuk. Macam aku biasalah, aku Liverpool supporter pun kira Mo Salah je, kira macam idola Mo Salah. Tapi kau mengidolakan Mo Salah kerana dia seorang Muslim ke, ataupun dia seorang pemain Liverpool? Pemain Liverpool lah. Pemain Liverpool lah. Jadi itu part pun macam mengidolakan. Betul. Jadi ini satu aspek Ustaz kerana satu perkara yang kita juga nak kena berwaspada. Yang kita ada anak-anak kan. Anak kita membesar, kita tak nak mereka membesar dengan mengidolakan dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik lah. Kan? Ataupun dengan figure-figure ataupun perwatakan artis-artis yang kurang elok kan penampilan mereka. Cakap pasal mengidolakan artis ni kan Ustaz. Ada soalan ni kan. Go. Ana macam pernah terdengar tau. Diorang katalah kan, kalau kita idolakan sesiapa sajalah, nanti akhirat nanti kita akan dekat dengan orang tu. Jadi kalau kita idolakan Superman kan, dia pelakon Superman tu, nanti betul ke kita ke akhirat ni dengan orang-orang yang macam begini ni? Okey. Ini hadis eh? Dengar je. Jangan tanya je. Kalau kau suka siapa, kita kau open suka dia. siapa? Kau suka siapa kau? Macam kau suka siapa? Aku tak suka Mas siapa. Doyok. Aku sayang isteri je. Dia Apple suka Nilofa. Lofa dah pakai hijab Kadang tak tengok dia lagi. Alhamdulillah. Lupakan. Dah ada ustaz bakal ada imam. Kau punya canda habis pun. Okey Ustaz, fadal. Okey, tadi dari apa yang ditanyakan tadi ataupun disebutkan oleh Abang Ijat tadi Jadi kalau kita idolakan di dunia ini adalah orang-orang yang mungkin akhlaknya itu tidak baik dan sebagainya, kita akan bersama dengan orang itu nanti pada hari kiamat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, innaka anta ma'aman ahbabta, anta ma'an man ahbabta. Atau kama qala Rasulullah SAW, kamu itu akan bersama, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi kalau kamu mencintai orang saleh, kamu mengidolakan Nabi kamu, kamu menyanjung tinggi Nabi kamu, insya-Allah nanti pada hari kiamat cinta kamu kepada Nabi kamu, cinta kamu kepada orang-orang soleh, cinta kamu kepada para ulama, cinta kamu kepada para awliya, itu insya-Allah pada hari akhirat kamu tidak akan berpisah daripada orang-orang yang kamu cintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu cinta Nabi SAW di dunia ini dengan kamu melaksanakan sunnah-sunnah, kamu
memperjuangkan ajaran-ajaran baginda Nabi SAW, menghidupkan sunnah-sunnah dan juga tingkah laku akhlak-akhlak Nabi kamu mempamerkan, itu insya-Allah pada hari akhirat kamu akan bersama dengan orang yang kamu perjuangkan itu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi secara tidak langsung memberikan kita kefahaman di sini, kita akan bersama dengan orang yang kita sanjungi. Kalau di dunia ini, contohnya seseorang itu dia menyanjung orang-orang yang tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mana dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ahli maksiat ataupun orang-orang fasik, kemudian orang-orang kafir dan sebagainya, naudzubillah min zalik. Itu kalau kita mengidolakan mereka, nanti secara mafhumnya kita faham bahawa nanti pada hari akhirat kita akan berkumpul ataupun kita akan bersama dengan mereka, naudzubillah min zalik. Jadi kalau kita mengidolakan, kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengidolakan Nabi, kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai ikutan ataupun contoh tauladan dalam kehidupan kita, insya-Allah pada hari akhirat kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu para sahabat itu kerana cinta mereka yang terlalu tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan sebahagian daripada mereka itu meminta agar mereka itu dapat bertemu dengan cepat ataupun bertemu dengan Rasulullah SAW, ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak sabar, rindu mereka itu yang sangat tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kata para ulama, kita di dalam mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak sematkan rasa cinta kita, bagaimana kita nak letakkan ataupun jadikan Nabi kita ini hanya dalam hati kita ini Nabi kita Muhammad SAW. Itu kita ikut sirah salafun salih, bagaimana keadaan para ulama kita ataupun para awliya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ikut bagaimana cara mereka di dalam mengagungkan dan juga mentazimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian daripada para ulama mengatakan itu, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, iaitu siapa yang mengagungkan, memperbesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya ianya itu daripada termasuk tanda ataupun seorang yang bertakwa, tanda orang itu bertakwa. Wa a'zamu sya'air, kata para ulama, syiar yang paling agung, yang paling besar, itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah moga-moga kita dapat berazam ataupun kita niat berazam dalam hati kita daripada saat ini, insya-Allah, untuk menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai idola pertama kita, insya-Allah. Amin. InsyaAllah, amin. Ini balik kepada tadi Ustaz mengatakan mahabbah ataupun cinta mereka terhadap Nabi SAW, sehingga mereka ingin mengikut jejak langkahnya Nabi SAW. Saya kenal pada seorang hamba Allah ni, Ustaz. Dia ni seorang yang boleh saya boleh katakan dia yang seorang yang agak jauh daripada agama lah. Dan kita sering nampak dekat majlis-majlis, sering kita nampak dia dekat majlis-majlis ilmu mungkin. Dan yang orang yang saya kenal ini secara peribadi, tapi bila datangnya bulan Rabiul Awal ini, dia akan hadir majlis maulid. InsyaAllah. Dia punya prinsip dia adalah aku nak mendapat keberkahan daripada majlis-majlis seperti ini. Jadi saya nak tanya juga kepada Ustaz, kan, orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi ni, mungkin mereka agak jauh daripada agama, kefahaman agama jauh, mungkin dalam sudut beramal pun lagi jauh. Tapi bila ada peluang untuk mereka menghadiri majlis maulid, majlis yang ada selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka bertungkus lumus untuk menghadiri, kan, dengan semangat mereka menghadiri. Ada kala nampak pada wajah mereka tu khusyuk mereka dalam menghayati majlis tersebut. Jadi saya nak tanya pada Ustaz sendiri, apa pendapat Ustaz mengenai perkara ini? Jadi pendapat Al-Faqir dalam perkara ini secara peribadi itu sudah menunjukkan
bahawa diri mereka itu ingin mendekatkan diri mereka itu kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana sudah menghadiri majlis Maulid Nabi SAW, dan banyak daripada cerita-cerita yang diceritakan oleh para ulama dan juga para awliya di dalam kitab-kitab mereka, yang mana ramai di kalangan orang yang melakukan maksiat ataupun dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kerana rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika pembacaan Maulid ataupun ketika cerita kelahiran Nabi SAW yang turun dalam satu-satu majlis itu. Para ulama mengatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang-orang soleh itu disebut, itu maka akan turun rahmat. Fa kaifa inda dzikri aslahis salihin? Bagaimana ketika seorang manusia yang paling soleh di kalangan orang-orang soleh itu disebut? Itu pasti rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak tidak terhitung itu akan diturunkan dalam majlis-majlis tersebut. Dan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu, kalau kita fikirkan, kita bayangkan turun dalam satu-satu majlis dengan kehadiran orang yang seperti ini, yang tidak taat dalam urusan agama, mungkin tidak melaksanakan salat, tidak berpuasa dan sebagainya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, itu rahmat itu insya-Allah akan kena ataupun kena pada orang yang tersebut. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tersebut yang menghadiri majlis Maulid, dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menerima insya-Allah taubat hamba itu dan sebagainya. Dan ada satu cerita dikatakan ada seorang ini, beliau ini terdetik untuk melakukan maksiat sebelum menghadiri majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka temannya, maka kawannya itu menegurnya dan juga mengajaknya untuk menghadiri majlis Maulid Nabi SAW. Jadi mujarrad dia hanya hadir satu majlis, itu terdetik dalam dirinya untuk bertaubat, sehingga kan dia menjadi orang yang sangat menitik beratkan agama dia simpan janggut dan sebagainya. Kemudian dia pakaiannya diubah mengikut sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang seperti ini, walaupun misalnya kata kadang kamu merasakan kamu tidak taat ataupun kamu mungkin tinggalkan solat dan sebagainya, tapi istiqamah insya-Allah dalam majlis-majlis kebaikan. Itu yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umul qaum la yashqa fihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang mana duduk dalam majlis Maulid itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan cinta mereka, mahabbah mereka yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Yang mana kalau orang yang sial ataupun orang yang celaka sekalipun, insya-Allah bila duduk bersama dengan mereka, la yashqa, insya-Allah dia tidak akan celaka. Sebab apa? Dia bersama dengan rombongan yang baik. Masya-Allah. Dia bersama dengan rombongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu digalakkan oleh para ulama, kita ini walaupun tidak sempurna dan sebagainya, jangan sampai kita memisahkan diri kita itu daripada majlis-majlis yang mana duduk di dalam majlis itu adalah orang-orang soleh. Masya-Allah. Ini satu nasihat yang baik dan juga satu penjelasan yang sangat jelas. Yang mana kita dapat lihat ramai anak, bukan anak muda, ramai daripada manusia di luar sana yang merasakan diri mereka ni bukan seorang yang taat dalam urusan agama. Tapi mereka ada satu ketakutan, Ustaz. Ketakutan ni makna apa? Aku rasa diri aku ni hina, kan? Aku banyak dosa, nak pergi majlis Maulid rasa macam kotor. You know what I mean, right? Macam solat jugalah. Sama macam solat. Aku masih nak buat dosa, buat apa aku solat? Okay, apa pendapat agak pasal tu pun? Macam, yalah, seseorang tu mengatakan, aku ni banyak dosa, tapi ni majlis-majlis baik. Tak apa. Kan? Aku pergi macam juga. Malu nak pergi. Pergi juga. Yang penting nak kena mula lah. Niat dah ada apa. Ya, betul. Jadi ada niat kan. Dia pergi jugalah. Dia pergi duduk kan. Macam Ustaz tadi cakap apa. Orang-orang yang apa, beriman kat dalam kan. Ulama-ulama kalau ada kan. So kat situ mungkin hati dia terbuka lagi. Pelan-pelan kan. InsyaAllah kan. Orang kita pergi kat masjid berdoa apa. Yalah, betul. Berdoa apa, bukan bernyanyi apa. Bukan bergaduh apa kat masjid tu tak. Doa kan. Betul-betul. Jadi doa mungkin doa tu dimakbulkan.
Betul. Aku Mungkin tengok boleh tambah sikit. saya. Jadi kalau misalnya kata dia ada perasaan seperti itu, bayangkan Rasulullah SAW ada dalam majlis itu. Jadi cuba bayangkan Rasulullah SAW itu ada dalam majlis itu, dia datang dalam keadaan dia seperti itu, adakah Rasulullah SAW akhlaknya yang tinggi itu akan menghalau dia daripada majlis itu? Tidak. Masya Allah. Rasulullah SAW pasti akan terima kalau dia ada dalam majlis itu. Bayangkan Rasulullah ada hidup seperti dia hidup di zaman Rasulullah, dia datang dengan sahabat-sahabat yang ramai, ada Rasulullah kat depan tu. Rasulullah akan halau dia? Tak. Rasulullah tak akan halau. Rasulullah akan terima. Walaupun dosanya sebesar gunung, Ustaz. Sebesar gunung sekalipun. Itu Rasulullah pasti akan terima. Kenapa? Dia adalah insan yang mempunyai akhlak yang tinggi. Tidak ada orang yang lebih tinggi akhlaknya daripada Rasulullah. Pasti Masya tidak akan dihalau. Akan diterima. Masya Allah. InsyaAllah. Tapi siapa yang dah tahu ni tak nak pergi tu macam cakap pula. Tapi kan untuk aku punya experience kan. Okay, sila. Aku first pergi Maulid tahun baru jugalah kira 2012 je tu kan. Dah otai tu. Dah otai. Belum. Dia maulid pun dah hafal tau. Dia Belum. Masih bersanji satu lah. Pasal dulu macam Ustaz cakap berjanji lah kan. Nanti kalau macam dulu kat HDB ada jawatan kuasa. Yalah, daripada kecil Nanti dia ada bulan-bulan macam ni kan. Nanti ada perform nasyid lah. Ada uniform lagi. Tapi Maulid ni yang aku dengar ni betul-betul tak laku dalam 2012 ke atas. Yelah, sebelum tu kau tak tahu yang kau tu bawa makan tu, ingat ada pergi tempat kau. Kau lepak kenduri je kau ingat nak amin tak, kan. bukan bawa makan dulu kan ada kan. Ramai sekarang dah tak ada lah. Pagi lah. Best kan. Ui. Tapi kan macam aku ceritakan ni lah. Bila first aku kenal yang the authentic Maulid ni dalam 2012 ke atas lah. Aku tak ingat bila kan. So aku ni minat muzik, minat suka dengar lagu, suka dengar nyanyian kan. Tapi bila aku dengar Maulid ni, dia very interesting pada aku. Dia punya cara bila baca Maulid tu, nanti ramai-ramai pun ikut sambut kan. So dia macam very authentic lah. Itu yang buat aku tertarik lah. Apa Padahal aku tak tahu makna dia. Tak, tapi sekarang bagus ada macam Ustaz screen kan. Terjemahan Jadi dah ada terjemahan dia. Kita pun faham apa yang kita baca. Betul tak? Bila Ijat, bila kau mengatakan yang kau feel, kau duduk majlis maulid kau feel, apa yang kau feel tu sampai macam, adakah sama macam kau menggentil gitar Ibanez kau tu? Jauh langit jauh, dengan bumi lah. Dia pasal apa, hati tu macam full feeling lah. Lepas kalau dah habis betul kalau lepas dah habis maulid apa, kita keluar walaupun macam Sure duduk berjam-jam dalam masjid. Tapi lepas habis maulid selalu kita lapar. keluar berokok kan. Mesti keluar like satu batang dulu kan. Jangan nak tipu lah pun Tak, dia macam gini macam aku kan. Aku dah first pergi tengok ada maulid pergilah. Okay, macam gini rupanya maulid. Terus pelan-pelan lah macam nak ikut-ikut orang kan pakai baju putih. Dulu takkan sungguh putih ke sungguh hitam kan. Zaman kita sungguh hitam kan. Tinggi punya kau kan. Dah bici Dah tu sungguh putih ni macam start tanya orang ni songkok apa? Ni songkok Syria lah. Kita pun beli kan. Kita pun beli kan. Kira ikut dia. Kira kalau kita pakai kira macam one out there. Dah tu mula-mula baru start. Apa benda kain Rida. Macam ni. Lepas tu ada cara sebab pakai dia. Ilmu lah. Kita nak kena menuntut ilmu. Tanpa ilmu kita tak tahu kan. Jadi pelan-pelan. Pasal bila kita dah tambah, kita hadir majlis maulid, mesti ada berkat dia. Nanti kau kenal orang dia. Nanti kau mesti macam kau belajar kat mana kan. Nanti dia akan explain. Nanti kau hadir majlis kan. Nanti slowly kau macam pakaian ni sunnah. Ni pun sunnah. Nanti kita akan belajar ni sunnah dari segi luaran. Nanti kita belajar sunnah dalaman pun ada. Jadi itu yang buat hati kita nanti macam mula question diri kita. Macam aku ni kadang pakai gini melebihi sangat tak? Betul tak? Itu kadang ada perasaan gitu Ustaz. Tak tahu gangguan ke bagus pun saya pun tak tahu. Baik jangan pakai apa-apa kan. Ini tapi seperti mana tadi disebutkan jadi mungkin boleh kita tambah sedikit insya-Allah. Jadi kalau kita lihat dalam bacaan maulid kita ni daripada kecil insya-Allah sampai umur kita sekarang alhamdulillah, kita daripada kecil kadang di majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya sebelum bersanding dan sebagainya kadang imam-imam ataupun
orang-orang yang lebih senior dan sebagainya akan berkumpul beramai-ramai membacakan maulid berzanji. Betul, Jadi betul. kita tak tahu dulu berzanji ni apa. Berzanji ni adalah balik pada seorang imam yang besar, mufti di Madinatul Munawwarah, seorang muhaddis besar, Al-Imam Ja'far bin Rasul Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau mengarang kitab ini, kitab Maulid Al-Barzanji ini. Jadi kadang apa yang kita baca, mungkin kita bila kita selawat, ataupun mungkin orang yang baca, kadang yang membaca berzanji itu kadang Pak Haji kalau kita lihat dekat kampung-kampung dan sebagainya, bahkan mereka itu dah bertahun-tahun baca, mereka sampai hafal itu berzanji. Kadang dihulurkan kitab, tak perlu kitab. Mengatakan apa? Saya dah hafal dan sebagainya. Pergi rumah yang lain, pindah pada rumah yang lain dan sebagainya, baca rawi yang lain, baca rawi yang lain dan sebagainya. Hafal itu berzanji. Ijat tu. Jadi kadang apa yang dia hafal, apa yang dia baca, kadang dia tak faham. Dalam maulid berzanji itu kalau nak disyarahkan, ada ulama yang mensyarahkan, dia tak faham apa yang dia baca. Tapi roh orang-orang Islam ni berhubung dengan Nabi SAW. Jadi tepat dapat poin pahala. Dia benar soul ni. Kalau kita tanya setiap orang yang tak tahu kalimat maulid sekalipun, cinta tak pada Nabi SAW, pasti akan katakan cinta. Itu hubungan rohaniat. Hubungan soul kita itu berhubung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu tak boleh dipisahkan. Walaupun kadang kita tak ucapkan selawat dan sebagainya, tapi roh kita itu berhubung, sentiasa berhubung dengan Nabi SAW. Masya Allah. Pasal macam Ustaz kat Ustaz Barzanji ni kan, anak biasa sedara jauh ni lah, diorang masih lagi tahu, and dia turun-temurun lah. Masya Allah. Nanti sampai macam saudara aku, kira sepupu lah, 2 pupu ke apa pupu tu kan. Aku notice daripada zaman bapak dia, daripada datuk dia, sampai kat saudara aku yang bapak ni, sampai kat dia, dan sekarang kat anak dia. Dah berapa generation tu? Banyak Dah banyak generation, betul. Masih lagi, dia masih ada kitab yang tipis tu kan, dia baca. Masya Allah. Kitab kuning lah. Kita old school lah kira. Dahsyat. Cuma itulah beza dia, macam orang-orang dulu bawa macam slow kan. Jadi macam bila maulid aku dengar yang autentik tu, macam aku lagi tertarik lah, pasal macam dia very powerful sikit kan. So macam asal lain macam ni Cakap pasal kesan maulid maulid selalu yang kita tengok ataupun kita menghadiri majlis maulid, ada 2 version tau. Ada 2 versi. Maulid yang bergendang dengan maulid yang tidak bergendang. Kalau kau notice. Jadi sebelum kita tanya pada Ustaz kan, since kau ni seorang ahli muzik kan, kita nak tanya sikit lah. Ada beza tak kan pada pendapat kau dan segi sudut feel? Definitely ada. Acapella ataupun akustik? Okay. Of course, yang kalau cakap terus terang, yang ada gendang lah kan. Itu dah memang lagi macam itu dah memang dah macam dalam darah daging lah kan. Dan tu dia relate pula dengan agama, macam boleh best juga tak dosa macam gitu. boleh Bergendang. Boleh lah. bergendang boleh Kan dulu ada kisah Rasulullah baru sampai Madinah kan. Kan dia orang disambut dengan gendang-gendang. Tapi memang banyak juga jadi soalan lah. Ada yang cakap boleh, ada yang cakap tak boleh dalam masjid semua kan. Betul Ustaz? Apa yang betul Ustaz? Gendang. Okay, tak mau berlebihan je pada saya semua kita buat semua jatuh pada niat balik Walhasil tentang gendang itu sendiri, jadi sudah dibahaskan oleh para ulama. Jadi gendang itu lihatlah gendang yang macam mana, style yang macam mana, itu sudah dibahaskan oleh para ulama. Sama ada di masjid ataupun di bukan masjid, itu juga terjadi khilaf ataupun perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Tapi perbezaan pandangan para ulama itu tidaklah sampai kepada mensyirikkan, menyalahkan ataupun sampai bergaduh dan sebagainya. Tidak. Itu adalah pandangan yang mana mereka berbeza, sama ada dibolehkan di dalam masjid ataupun tidak dibolehkan di dalam masjid. Ada di kalangan para ulama itu yang membolehkan, ada di kalangan para ulama itu yang tidak membolehkan gendangan di dalam masjid. Walhasil untuk kita membaca maulid dengan gendang ataupun tanpa gendang dan sebagainya, itu insya-Allah ada orang kadang dia suka tanpa gendang. Tanpa gendang mungkin lebih kadang dia rasa tu lebih orang kata lebih tenang lah. Dia dengar apa yang dibaca. Yang penting apa yang dibaca itu dapat kita fahami ataupun dapat kita amati makna-makna dan juga isi-isi kandungan
yang ada dalam bacaan ataupun lafaz-lafaz yang dibaca itu, insya-Allah ada kebaikan. Jadi ada yang suka dengan gendang, mungkin dengan gendang dan sebagainya makin semangat lagi dia nak berselawat dan sebagainya. Dengan gendang itu menjadi asbab baginya untuk memperbanyakkan atau memperbanyakkan amalan soleh, maka itu adalah satu perkara yang sangat dianjurkan. Ni cakap pasal gendang, Ustaz. Saya macam nak gendang perut Apple je. Saya dam perut dia, Ustaz. Dia tadi. Saya dam perut dia, Ustaz. Dia kalau boleh depan belakang saya nak gendang. Tapi Ustaz, Ana pernah teringat kan, ada Ustaz pernah cakap juga ni, sambutan maulid ni dia ada macam-macam juga. Walaupun kat negeri Arab ni ada satu tempat tu Ustaz kata diorang menyambut maulid tu dengan membaca kitab Syama'il sampai khatam kan. Jadi berapa jam tu? Berapa hari tu nak baca? Tanyalah Ustaz. Okay. Aku ada dah lupa note semua kat rumah. Pasal kau dah hafal? Tak betul. Kalau Ustaz Amin. Kalau Ustaz tak sampaikan dalam kuliah tu, aku pun tak tahu. Masya-Allah. Jadi pelbagai macam cara umat Islam ini menyambut bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di Nusantara ini mungkin kitab-kitab yang masyhur lah seperti Barzanji ataupun Maulid Daibai ataupun misalnya kata Maulid Simtud Durar ataupun Maulid Dia'ul Lamik, kita berkumpul beramai-ramai ataupun mengikut kemampuan masing-masing kita akan membacakan riwayat-riwayat sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu ataupun mungkin dalam bahasa English kalau kita tak mampu bahasa Melayu ataupun bahasa Arab. Ataupun kalau tidak ada kitab-kitab maulid sekalipun, bacalah kitab-kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada kitab-kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh baca selawat ke atas baginda Nabi Muhammad. So kumpul ramai-ramai kita berselawat 10 kali, 15 kali ataupun 20 kali, 50 kali. Itu adalah majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kebiasaan ataupun cara masyarakat kita itu menyambut bulan maulid. Kemudian pada hari maulid itu sendiri, bila sudah dilaksanakan pembacaan maulid itu, kita akan berkumpul beramai-ramai. Ada yang ada kemampuan, ada kelebihan seperti tuan rumah dan sebagainya memberikan makan. Dan memberikan makan itu adalah satu sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka memberikan makan kepada sahabat-sahabat baginda dan juga sahabat-sahabat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sentiasa kadang merebut-rebut sahabat dengan sahabat untuk datang ke rumah dan sebagainya untuk diberikan, untuk menghidupkan sunnah, memberikan makan dan juga melayan tetamu dan sebagainya. Ini biasanya yang kita lihat dekat negara kita, dan mungkin dekat adat ini adalah adat yang mungkin dekat dengan negara-negara Arab. Contohnya seperti Hadramaut dan sebagainya. Biasa dalam pembacaan maulid berkumpul ramai-ramai dengan para ulama dan sebagainya. Selepas kita berkumpul dan sebagainya, dalam perkumpulan kadang dituangkan kopi ataupun diberikan air putih. Kadang selepas majlis ada makan dan sebagainya. Jadi itu cara sambutan. Ada cara yang lain juga. Kalau kita pergi contohnya ke Bosnia misal kata, ataupun kita pergi ke Afrika, ataupun kita pergi ke Mesir. Di Mesir ini, itu cara orang-orang Mesir itu untuk mengingatkan anak-anak kecil mereka itu bahawa bulan ini contohnya sudah masuk bulan Maulid, itu nanti mereka akan banyak daripada kedai-kedai yang ada di Mesir itu akan jual anak-anak patung. Jadi anak-anak patung itu dengan adanya anak patung ataupun dengan terjualnya anak patung itu di kedai-kedai, jadi bila anak-anak kecil itu nampak, mereka tahu bahawa ini tak akan berlaku kecuali pada bulan kelahiran Nabi SAW. Jadi orang-orang Mesir itu nak mentarifkan untuk mengenalkan anak-anak kecil mereka itu sejak daripada kecil lagi. Masya Allah. Untuk menghubungkan mereka itu dengan Nabi SAW dengan asbab-asbab yang banyak antaranya adalah dengan jual anak patung dan sebagainya. Jadi mereka tahu bila ada anak patung ini kita tahu ini sudah masuk ataupun sudah dekat bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka ataupun umat-umat Islam yang menyambut dengan cara-cara yang lain. Contohnya dijual pada bulan kelahiran Nabi SAW itu dijual manis-manisan, dibuka bazar dan sebagainya. Kemudian dijual lampu-lampu yang berwarna-warni dan sebagainya. Kemudian dibuat perkumpulan maulid. Kemudian ada haflah ataupun ada seperti apa, orang kata apa, minggu menyambut kelahiran Nabi SAW. Ada acara-acara ini, acara itu dan sebagainya. Jadi pelbagai macam cara umat Islam alhamdulillah menzahirkan sambutan
sambutan mereka itu kepada insan yang agung ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi tidak melanggar syarak ataupun selagi tidak keluar daripada batasan agama, maka hukumnya itu diharuskan. Oh, dah macam air raya tau. Meriah, Carnival, meriah, meriah. Cakap pasal menyambut Maulid, tadi Ijat ceritakan tentang dia punya first encounter dengan Maulid kan. Jadi aku pun ada aku punya story lah, history aku sendiri, pengalaman aku sendiri dengan Maulid. Aku mula mengenal Maulid bila usia aku time primary school. Kau percaya tak percaya, believe it or not, right? Aku was featured as a group nasyid back then. Walaupun suara tak sedap, tapi dulu kita main weekend madrasah, kita pergi ustazah ada train kita buat nasyid lah. Jadi kita the whole first 6 months tu kita train. Kita pun tak tahu apa kita train. Every weekend kita datang madrasah, kita nak kena nyanyi nasyid lah. Aku masih ingat lagi lagu apa tau. Lagu ni Iman daripada kumpulan Raihan. Then every week kita train, sudah sampai pada harinya barulah kita tahu, oh ini 12 Rabiul Awal. Kan hari Maulid Akbar lah. Jadi bila aku masih ingat kita buat performance tu dekat rumah orang. Dekat rumah orang kat Bedok South. Blok, aku rasa dia blok 18 lah. Blok 18 sana famous for tempat makan Dia ada sana actually. Aku masih ingat lagi pasal dulu kita pergi madrasah is nearby that area. So bila kita buat performance, dia ada stage kat rumah dia. Dia ada buat macam platform. Maybe orang ambil gambar, datang ambil gambar. Baju seragam. Baju kurung sendiri. Baju. Kita tak ada bajet yang kukuh. Jadi semua nak kena pakai baju kurung sendiri. Aku masih ingat. Jadi kita ramai-ramai kecil. Datang kita umur baru 10-11 tahun aku rasa. So kita bacalah, kita nyanyilah apa Iman adalah kan. Dan nyanyi sekali berapa hari aku pergi muka Pelosok khabar. Dengan my members. Power. Up to this date, aku punya makcik masih simpan itu apa panggil? Keratan. Teratan daripada naskah itu. Okay. Next podcast bawa share. Malu legend dia. Famous tau ini. Aku 11 tahun sudah keluar khabar Otai-otai. Tadi Ijat cakap apa 2012 Hapra bro. Memang hapra. Tu dia kata wow otai. Mana ada otai 2012. So aku sebagai seorang anak muda, tapi the best part of that majlis, serious the best part is makan. Serious. Standard. Bila kita habis, lepas kita habis kita punya performance, kita makan macam nak gila lah. Yelah macam kat bawah blok dulu lah. Orang gila pun tak makan macam gitu. Dah Jadi baca semua meriah. Tunggu last part dia kan. Pasal apa? Rumah Tak dia sabar je nak amin. Pasal aku masih ingat rumah dia kat tingkat 2. Kan. Jadi dia punya tempat makan kat tingkat 1. So orang kalau nak tengok performance nak naik atas rumah dia. Kan. Ramai orang sampai luar-luar orang diri tengok performance. Imagine apa pada bulan Maulid orang buat meriah segitu. Sekarang mana ada. Kan. Patutnya lebih meriahkan lah. Tak dulu lah. Aku rasa pasal apa semangat orang Melayu kita ni semangat kampung lah. Yeah. Semangat orang kampung. Jadi orang mesti nak kena kenal each other. Sekarang semangat ni MYOB. MYOB apa? Mind your own business. Tengok jiran je tutup pintu. Apa nak cakap? Walaupun sama bangsa walaupun sama bangsa. Ini kita hidup pada satu zaman dalam segi sudut sosial ada kebelakangan sikit lah. Sebab tu ada orang pernah tanya aku, kau tinggal rumah kau dah berapa lama kan? Dah lama lah. Siapa nama jiran kau? Aku tak boleh jawab lah. tapi tu memang ada satu pengajaran kat sana. Betul. Jadi banyaklah kesilapan kita sebagai manusia ni kan. Tapi bukan salah kau juga, salah jiran kau juga. Yalah. Dia pun tak memperkenalkan diri kepada kau. Kadang kita kenal. Kita berbual lama. Okay. Uncle-uncle ni semua kan. Tapi nama tak tahu. Nama tak tahu. Oh, ya. Macam aku dengan Ipul, aku nak dekat 20 tahun baru kenal nama dia. Berbual dengan dia hari tak kenal nama dia. You can call me Eric. Jadi kita nak cakap pasal sambutan kan.
saya nak ketengahkan pada satu topik ni mengenai sambutan Maulid. Kita nak dengar yang normal-normal lah. Kira panas sikit lah ni. Tak ada, ini tak ada panas pun. Ini yang latest punya. Latest punya. Kita tahu sambutan Maulid ni selalunya diadakan di masjid, diadakan di majlis-majlis, di perumahan, Di stadium. masya-Allah kan, di padang-padang atau bawah blok. Tapi pada tahun 2020 ini agak berbeza sikit. Dan kita akan melalui celebration ataupun sambutan Maulid ini secara online. Jadi saya nak tanya Ustaz sikit tentang bukan hukum ataupun keadaan online ni lah. Adakah ia sama tak kalau kita menonton Maulid secara online? Adakah keberkahan dia itu dapat kita menghargai ataupun dapat kita merangkumi keberkahan itu walaupun kita menonton dekat rumah duduk pakai seluar pendek kan, Atas baju kurung, bawah hot pants. Standard apa? Dahsyat. Okay, since kita bring up about this topic, jadi ada tak juga adab-adab kalau kita nak menonton Maulid secara online? Saya kenal satu saya. Nikah online pun dah ada lah. Tak, sekarang orang buat nikah live. Pada family dia punya keluarga-keluarga yang lain tak dapat menghadiri kan, orang buat live. Jadi sama juga sekarang Maulid saya rasa lagi tak boleh kita berkumpul secara beramai. Jadi macam mana Ustaz? Adakah kita juga dapat menghayat kan hati kita sama seperti Maulid yang fizikal? Jadi kalau sambutan kita insya-Allah pada tahun ini mungkin agak berbeza lah kalau nak dibandingkan dengan sambutan pada tahun-tahun yang lalu. Akan tetapi maksud daripada sambutan itu tak kira secara fizikal ataupun secara online, itu adalah jiwa kita itu berhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang ada orang misalnya kata kadang berkumpul secara fizikal kita berkumpul tapi jiwa itu tidak berhubung dengan Nabi SAW, mungkin lalai dan sebagainya. Berbeza juga keadaannya kalau misalnya kata seorang itu dia menyambut dengan secara menonton online. Itu mungkin dengan satu selawat ataupun mungkin dengan 5 minit sahaja dia menonton. Kemudian dia dah pergi pada channel-channel yang lain dan sebagainya. Tapi dalam 5 minit itu jiwanya itu berhubung. Rohnya itu berhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah satu kebaikan yang amat besar, satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada seseorang itu. Jadi tak kira kalau kamu mampu untuk berhimpun secara fizikal, dan bila kita mengatakan berhimpun secara fizikal itu jangan kita fikir mesti 200 orang ataupun 100 orang berkumpul dan sebagainya. Tidak. Kalau kita mampu untuk berhimpun secara fizikal, kita contohnya sebagai seorang suami berkumpullah dengan isteri kita, mengajak isteri kita selepas solat maghrib dan sebagainya berselawat bersama, membaca kitab-kitab Maulid. Kita dengan anak-anak kita contohnya ada 5 orang dan sebagainya, kita berkumpul 5 orang berkumpul, hidupkan suasana Maulid di rumah kita dan sebagainya. Mungkin ini adalah peluang bagi kita untuk menghiasi rumah-rumah kita itu dengan bacaan selawat dan sebagainya. Mungkin kita tak dapat peluang ini. Kalau pada tahun-tahun yang lalu mungkin kita keluar pergi ke masjid ataupun pergi ke rumah orang lain dan sebagainya. Tetapi rumah kita sendiri mungkin tidak pernah berkumpul untuk membacakan Maulid. Jadi ini adalah satu peluang yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita dapat melakukan solat berjemaah. Kemudian kita boleh kumpulkan sambutan Maulid kita. Kita tak mampu baca Maulid, kita baca kitab-kitab sirah baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan keluarga kita. Jadi itu mungkin cara kita boleh berkumpul secara fizikal. Dan kalau kita tak mampu berkumpul secara fizikal, contohnya kita hidup seorang diri dan sebagainya, kita nak melalui online dan sebagainya, itu juga tidak menjadi masalah. Cuma dalam segi adab, kita menghadiri, kita ini seumpama ataupun kita umpama seperti menghadiri satu-satu majlis ilmu. Apatah lagi kalau majlis itu adalah majlis yang disebutkan di dalamnya itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu perlulah secara adabnya kita perlu menjaga pakaian kita,
kemudian tingkah laku kita dan sebagainya. Kita menjaga pakaian kita itu lebih utama dan sebagainya, pakaian yang agak sopan lah. Walaupun tak secara sempurna tapi dilihat sopan dan sebagainya. Kerana apa? Itu adalah majlis selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu nama yang disebutkan di dalam majlis itu, walaupun secara online, nama itu adalah nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Ustaz? Tadi Ustaz mengatakan pakaian yang sopan. Kalau misal seseorang itu dia menonton maulid online, tapi dia tak pakai yang sopan Ustaz. Dia memang rugged punya orang. Dia pakai seluar pendek, singlet. Pakai singlet kan, sambil tengok maulid baring. Kerana ini saya Mungkin rasa berlaku juga, mungkin saya rasa aku rasa dah berlaku dah. Daripada zaman ni confirm. Tapi tak payah tanya Ustaz. Kalau kau tanya aku pun tempat aku dah kurang ajar tu. Tak, Terus terang je lah. tak ada kemungkinan orang yang melakukan sedemikian dia tak tahu. Yelah. Dia tak tahu. Mungkin dia Atau tengah scroll Facebook sekarang. dia tengah scroll Facebook. Sekali tengok maulid lah. Okay, scroll lah. Tengok apa Tengok. ni. Dah tengok, wah, macam Stay sekejap lah kira. dia stay macam dah tertangkap lah, dah apa cakap tu, dah terpengaruh lah dengan bacaan maulid kan. Tengok sampai habis dalam keadaan seperti itu. Jadi saya nak tanya Ustaz, apakah hukum kalau orang itu menonton maulid dan dalam keadaan seperti itu? Itu kalau kita nak lihat dari segi hukum, jadi dia tak berada bersama dengan orang yang bukan mahramnya, ataupun secara fizikal, dia berkumpul secara fizikal. Jadi sekarang ini dia hanya melihat di syasha ataupun di syasha itu adalah skrin kan, dalam bahasa Arab itu syasha. Jadi di skrin sahaja. Jadi hukumnya itu kalau dia misal kata menutup auratnya sekurang-kurangnya, atau na'udzubillah min zalik, itu dia tutup kubul ataupun dia punya dubur, itu sudah memadai. Kerana apa? Dia berada seorang diri kan. Jadi tapi dari segi adab, adakah sesuai dalam keadaan seperti itu, bila kita itu melihat satu perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ada hubungannya dengan Allah dan juga ada hubungannya dengan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah layak, apakah layak bila kita itu dalam keadaan seperti itu? Itu mungkin tidak patutlah ataupun tidak sesuai kalau kita dalam keadaan seperti itu. Jadi nasihat mungkin yang boleh kita sampaikan, kalau kita misal kata mampu untuk menutup sekurang-kurangnya pakai seluar pendek, jangan pakai hanya tutup kubul dan juga dubur, pakai seluar pendek dan sebagainya. Kalau mampu macam gitu, silakan. Kalau misal kata boleh upgrade lagi lah, takkan nak terus-menerus macam gitu kan, upgrade lagi. Sebab apa? Kita mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu kita menjaga adab kita bersama Rasulullah SAW itu, ka'annahu sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan kita. Bila kita menghadiri majlis maulid itu, kita seperti merasakan syama'il ataupun sifat-sifat Nabi SAW itu disebutkan dan sebagainya. Kecintaan kita itu meningkat dan sebagainya. Seolah-olah Rasulullah SAW itu ada bersama kita. Tak mungkin kita berpakaian seperti itu. Saya teringat satu kisah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi rahimahullahu ta'ala, sahib Surabaya di Surabaya, sahib Al-Gubba ma'ruf. Jadi beliau ini belajar dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab Sintud Durar yang masyhur, Maulid Al-Habashi, yang banyak dibaca di Nusantara kita ini. Jadi beliau ni Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi rahimahullahu ta'ala itu bila sudah pulang ataupun pulang ke Indonesia ataupun berdakwah di Indonesia itu, setiap pada malam Jumaat itu beliau akan menggunakan pakaian cantik, menggunakan syal yang paling bagus, menggunakan imamah. Lalu beliau itu akan masuk ke dalam satu bilik dan duduk mewangikan bilik tersebut. Duduk. Lalu ditanya oleh muridnya, kenapa Al-Habib kau melakukan semacam ini, kau duduk seorang dan sebagainya, apa yang kau buat? Oh, pada saat ini aku memakai pakaian cantik, aku memakai memakai imamah, ataupun aku menggunakan syal yang cantik, mewangikan bilik aku, kerana pada saat ini di Sayun, iaitu di Hadramaut, itu maulid guruku itu sedang dibaca. Masya Allah. Jadi maulid guruku itu sedang dibaca pada waktu ini, saat ini, walaupun berbeza waktu antara Indonesia, Surabaya dengan Sayun, akan tetapi sebagai mentazimkan maulid yang dibaca oleh guruku, mentazimkan orang yang ditazimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
di dalam maulid itu, maka aku selayaknya berpakaian seperti ini. Masya Allah. Sebab tu cerita macam gini kan. Masya Allah. Yang boleh isi hati kita lah kan. Betul. Ini saya rasa Habib Hussein bin Muhammad Habib Muhammad bin Idrus Afwan, Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi rahimahullah taala, saya rasa dia sudah melakukan secara live online back then. Kalau tu konsepnya, kalau kita dapat terima, Yes. betul tak? Macam kita zaman sekarang, kita sangat Bergantung. berpeluang dan juga bernasib baik kerana kita ada social media secara visual. Tapi ini Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dia bukan melalui visual, dia melalui hatinya. Saya rasa ni dengan sifat ihtiram dia dengan majlis ni, maknanya kehormatan dia terhadap majlis gurunya kan, dan lebih-lebih lagi pada baginda besar kita lah, Nabi Muhammad SAW lah. Jadi saya rasa ni satu konsep yang kita harus mengambil iktibar dan pelajaran daripada cerita daripada Al-Fadhil Ustaz kita. Tak pasal apa tau In, macam sorry Betul ke? macam mungkin orang sekarang kan, macam tadi kita dengar soalan kita pada Ustaz, macam mana tengah scroll dia tengah pakai singlet kan, seorang pendek, tiba-tiba ada maulid dah, okay, dia hook, dia tengok. Jadi dah tu bila dengar explanation Ustaz, dia akan menggunakan explanation Ustaz tu untuk support dia, perbuatan dia tau in future. Ustaz kata sebenarnya boleh, pasal aku random apa, tentu aku join lah, tapi tak ada mahram lain yang nampak kan. Tapi bila diorang dengar cerita yang lepas tadi Ustaz kata, pakai yang adabnya Habib Muhammad tadi kan, Masya Allah. walaupun dia tak ada kat sana, tapi dia menghormati guru dia yang dia tahu siaran langsung tu kat negeri jauh tu, tengah live dia hormat, tapi dia pakai macam ni. Cerita macam ni kalau tak sampai, kita pun kadang-kadang tak ada efek kat diri kita. Betul. Jadi bila kita lihat, ni adab diorang sampai macam gitu lah. Ada seorang guru kita yang dah meninggal dunia itu di Indonesia, di Jakarta itu, bila melihat itu bukan melihat, itu gurunya hanya telefon. Itu daripada Tarim Hadramaut, gurunya itu telefon, kemudian telefon anak muridnya yang berada di Jakarta. Itu dia itu dalam keadaan dalam keadaan sedang berbaring. Itu bila mendengar gurunya itu telefon, suaranya Assalamualaikum, itu bangun daripada tempat baringnya, itu duduk berlutut dalam keadaan beradab, sedang berbual dengan gurunya dengan penuh adab. Masya Allah. Walaupun kita katakan hukum dia harus, kalau dia nak baring ataupun dia nak tiarap, sebab apa dia berbual dengan telefon, hukum dia harus. Tapi ini sebab dia istisyar, dia seolah-olah menghadirkan bahawa gurunya itu ada bersama dia. Itu walaupun suara itu mungkin dia merasakan itu tidak sesuai untuk aku berbicara dengan guruku itu dalam keadaan seperti itu. Masya Allah. Adab hadza min babil adab. Dari segi adab kita. Jauh lah. Jauh. Abang. Adab kau macam mana pun dengan guru kau? Jauh. Jangan cakap dengan guru. Ustaz, Ustaz ada guru ke belum ni? Tak ada. Ustaz Abdul Hafiz kalau call kau, macam mana kau jawab dia call? Aku nak tahu juga. Kalau Ustaz Abdul Hafiz kalau call kau, macam mana kau jawab dia? Beri salam lah kalau Ustaz. Tak, kau pun melutup juga macam kita apa. Dia terus jalan atas ni. Peringkat wali dia dah ni. Ustaz, terus terang cakap dia kalau baring jangan harap nak bangun. Aku jauh. Tapi kita tahu diri kita ni aku sedar macam mana. Jauh. Sebab tu aku benda-benda yang baik kan, mana aku boleh kejar kan. Kalau boleh dapat macam maulid ni kan, kalau dapat pergi ke masjid kan, aku try Ikut. ikut kan. Walaupun cakap tak tahu banyak ilmu lah gini. Sebab kau tahu lah, masyarakat sekarang banyak berbeza pendapat. Ada pernah dengar maulid ni tak boleh buat. Sebab apa? Islam boleh meraihkan apa? Hari Raya Haji dengan Hari Raya je. Jadi ni Hari Raya ni apa, sambut apa ni? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tapi National Day dia sambut National Day. Tak kerja lah. Semua ada kerja lah. Maulid dia pun dah tak sambut lah sekarang. Dah lain makam lah. Jadi sebab tu lah, pada aku benda yang baik, aku kalau ada peluang aku akan kejar. Kita jangan pecah belah. Betul lah. Jadi apa-apa pun, kalau yang siapa yang tak
tak nak support ke kan, lain pandangan ke apa, boleh try juga pun tak salah apa kalau try. Boleh belah. Boleh belah. Boleh cuba, boleh try, atau boleh turun, boleh dengar dulu. Pergi masjid benda baik apa. Tapi kita fact pun kita pun ada banyak kawan yang ada pandangan lain kan. Tapi aku hormat je. Kalau dia kata sorry aku tak ni, dia ambil macam tak apa. Sebab mana benda ni pun kan macam cerita-cerita gini adab kita sendiri jauh weh. Kau nak berbual pasal gini, not my time man. Tak ada sekarang aku see my level. My level See my very level. low. Sekarang tak ada sekarang ni In. Topik panas dah boleh keluar ke belum ni? Topik panas. Aku ada boleh. topik panas dah ni. Go. Kalau Pasal dia ada kena-mengena juga tapi dia panas lah pada aku. tapi ini panas tiap-tiap tahun dia panas tau. dia bukan tiap-tiap tahun. Memang tiap-tiap kali ada panas lah. tiap-tiap kali ada maulid dia panas. Boleh go. Go. Okay Ustaz. Okay. Macam tadi Ustaz topik time Panas, starting kita dah berbual tadi kan. Kita disuruh mengidolakan Rasulullah, Digalakkan orang-orang soleh kan, guru-guru mulia kita kan. Tapi kadang kan bila kadang ada kawan saya pernah cakap dengan saya tau. Aku tengok ada orang ni macam lebih-lebih lah. Dia kalau ada ulama besar ni datang kan, kira dia punya attire kan, full you lah kira. Datuk kadang nampak member pun dia macam busy lah. Aku nak Datuk selalu dia je lah. Tapi kalau ulama-ulama tanah air kita tak ada pula disambut gitu. Itu ada macam mana ni Ustaz? Ada macam ada pilih konflik, ada konflik ke? Aku rasa konflik of interest tau. Dia macam favor, dia macam jadi macam mana Ustaz? Kita lebih-lebih sangat ni ke? Kalau kita lagi kita ni orang awam, padahal bukanlah belajar direct dengan ulama besar ni kan. Tapi dia punya semangat, dia boleh ambil leave, dia boleh buat apa-apa semua demi untuk majlis tu kan. Tapi ada orang lain tengok macam tak kira lah kan. Ni word aku cakap layman ni lah. Atau cakap macam tak kira lah dia ni. Dengar belum majlis ni kau gini, tapi belum majlis lain kat masjid lain Masjid kau tak layan lah. tak layan lah. Hari yang dia baik dengan kau layan macam gila lah. Macam tapi dekat majlis tu kira macam tak kenal terus lah. Sorry aku busy lah. Pilih bulu lah kira. Itu pada yang kawan aku ni cakap lah. Dia macam ada perasaan tu. Aku cakap dia lah, kita memang disuruh sangka baik lah. Tapi kadang kita tengok kadang macam betul juga So apa pendapat Ustaz dia Jadi di dalam kita menghormati para ulama itu tidak kira sama ada ulama itu adalah ulama daripada luar negeri ataupun ulama dalam negeri kita. Bahkan ada sebahagian daripada para ulama mengatakan bahkan ulama negeri kita itu yang perlu kita ambil berat. Kalau nak dibandingkan dengan ulama yang datang mungkin ataupun yang datang misalnya kata dalam setahun hanya 2 kali ataupun sekali. Kerana ulama yang ada di dalam tanah air kita, para asatizah, para ulama, itu mereka itu yang bertukus lumus. Mereka itu yang bermujahadah, berjuang untuk meninggikan kalimat Islam, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk mendidik kita sebagai masyarakat Islam, umat Islam, umat Nabi SAW. Mereka inilah adalah orang-orang yang utama yang kita rujuk bila kita tidak mengetahui satu-satu masalah dalam bab agama dan sebagainya. Kalau nak dibandingkan dengan ulama-ulama yang datang daripada luar negara, yang datang mungkin hanya setahun sekali ataupun sekali dalam setahun dan sebagainya, itu mungkin bila dia datang dan sebagainya, itu mungkin kita tidak ada peluang untuk bertanya. Kita setakat berjumpa ataupun kita berhimpun dengannya itu dalam satu-satu majlis dan sebagainya. Tapi ini bukan bermakna bahawa kita tidak menghormati ulama-ulama yang datang daripada luar negara. Begitu juga kita bila kita ada kecintaan yang tinggi kepada ulama-ulama yang datang daripada luar negara, itu jangan sampai kita itu apa orang kata mengabaikan ulama-ulama ataupun para asatizah yang ada di dalam negara kita. Kita tidak boleh menafikan perjuangan para ulama kita di dalam negara kita. Walhasil para ulama ini adalah warathatul anbiya. Mereka itu adalah pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kata para ulama di dalam mentazimkan, menghormati Nabi adalah menghormati para ulama. Tidak kira ulama itu datang daripada luar negara ataupun ulama itu datang daripada dalam negara,
ataupun asatizah kita, para ulama kita, bahkan yang mengajar di surau-surau kecil ataupun di masjid-masjid kecil ataupun tidak popular dan sebagainya, mungkin dia itu adalah orang yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga Rasul. Jadi dia bukan syarat dia itu bila kita nak mencari guru ataupun kita nak menghadiri satu-satu majlis, itu kita nak yang popular dan sebagainya. Tidak. Itu bukan syarat. Itu bukan kemestian. Kadang yang popular dan sebagainya, kita menghadiri walaupun 100 kali majlisnya itu, tetap kita keluar daripada majlis itu, perangai kita itu bahkan lebih buruk. Sebelum kita masuk dalam majlis itu tidak memberikan apa-apa manfaat. Jadi dalam perkara ini, hendaklah kita sentiasa berhusnuzan dan juga kita beradab dengan para ulama agar apa? Agar ilmu kita itu insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Masya-Allah. Bahkan nasihat para guru-guru kita dahulu sebelum kita pulang itu, bila kita pulang itu teruskan pengajian dengan ulama-ulama dan juga para asatizah yang pernah mendidik kita waktu kita kecil. Yang ada ulama-ulama yang ada di dalam negeri kita itu, kita mengambil lagi, menambahkan lagi ilmu kita dengan belajar dan sebagainya. Tentang masalah contohnya perubahan yang berlaku pada teman kita seperti mana yang tadi disifatkan dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang baik untuk diri ni lah. Baik untuk dirinya itu mungkin bila ada para ulama, mungkin daripada magnet itu lebih kuat lah. Lagi dia punya apa, ulama tu datang daripada luar negara dan sebagainya, mungkin dia mencintai ulama tersebut, lalu dia berpakaian dengan pakaian sunnah, memakai imamah, kemudian memakai kain misalnya kata, atau memakai jubah dan sebagainya. Itu adalah satu sunnah yang mana kita mungkin tak mampu untuk ikut sunnah itu. Jadi itu adalah satu kebaikan yang dia tunjukkan, walaupun niat dia kita tak boleh menghitung ataupun kita tak boleh menilai. Niatnya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu, tapi apa yang tunjukkan itu mungkin adalah kebaikan untuk diri kita. Husnuzan Ustaz. Husnuzan, baik sangka bahasa insya-Allah. Kalau saya memang susah nak husnuzan dengan orang Ustaz. Susah. Kan ni jujur aku cakap lah, betul. Tak ada lah. Tak ada, kadang-kadang cakap pasal husnuzan Ustaz kan. Lagi-lagi bila tadi macam Ijat mengatakan dalam bulan Maulid ni, kadang yalah kita nampak perkara yang positif memang banyak. Dan dalam masa yang sama kita nampak benda yang negatif juga Ustaz. I mean, ini bukan kita nak mengata ataupun nak menfitnah ataupun nak membuka cerita yang dongeng. Lepas ni ada kisah-kisah yang berlaku di depan mata kita. Yang mana bila ulama-ulama besar datang, seperti para masyayikh kita, para habaib kita, habaib yang ternama kan, di Nusantara ini dan juga di seluruh dunia. Ada kala bila mereka menghadiri majlis-majlis di Singapura ni, mereka memang mereka meraih jemaah Singapura, kerana kita faham sangat apa niat yang ulama-ulama ini letakkan dalam usaha dakwah mereka. Tapi bila golongan-golongan jemaah ini yang mengikuti mereka, kan, apatah lagi mengikuti mereka pada kali yang pertama, ada kala melanggar sikit adab dalam segi sudut bersalaman, dalam segi sudut membebankan para ulama dan para habaib ini dengan itinerary ataupun undangan-undangan yang melampaui batas Ustaz. ini secara umum kita mengatakan ada kala sampai meletihkan dan para masyayikh dan para ulama, para habaib kita ini, dan boleh mengakibatkan keselamatan mereka juga dan kesihatan mereka. Lagi-lagi bila dikerumun dengan orang yang ramai semua nak berebut, nak salam dia, takut lagi kalau dia orang yang seorang ulama yang tua kan, bagaimana kalau takut dia tersungkur ke, terjatuh ke. Ni satu pun pertanyaan juga Ustaz. Jadi sedikit adab Ustaz yang mungkin kita sebelum kita tutupkan sesi ini, adab-adab walaupun di tahun ini kita tak akan berjumpa, belum lagi sempat ada kesempatan untuk kita berjumpa dengan para alim ulama dari luar negeri. Jadi pada tahun-tahun yang akan datang insya-Allah, mungkin Ustaz boleh nasihatkan adab-adab kita bila kita berdepan dengan ulama-ulama yang tersohor seperti ini, agar kita tidak terlanggar, tidaklah jaga kondak lah nak cakap jaga kondak dan tidak melampaui batas. Tak over lah. Betul. Kita balik kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, khairul umur
awsatuha, iaitu sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Jadi tidak terlalu orang kata itu jangan melampaui batas lah di dalam melakukan satu-satu perkara. Jadi kita ini tak semestinya dengan kita bersalaman dan sebagainya itu menunjukkan bahawa kita beradab dengan seseorang ataupun seorang individu ataupun ulama dan sebagainya. Kadang dalam keadaan dalam beberapa situasi itu tak memungkinkan bagi kita itu untuk bersalaman kerana orang terlalu ramai. Betul. Ataupun mungkin kita sudah bersalaman, jadi kita gugurkan hak kita untuk bersalaman. Apa salahnya kita berikan kepada yang lain untuk berkhidmat, kita berikan kepada yang lain untuk bersalaman dan sebagainya. Itu juga adalah satu pahala yang boleh kita dapat. Kadang tidak penghormatan yang diberikan daripada seorang murid itu kepada guru itu kadang bukan dengan persentuhan dan sebagainya, ataupun cium tangan, salam cium tangan. Naam, kalau dia dapat dalam keadaan yang memungkinkan perkara itu untuk dilakukan, tak ramai orang dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang baik, sangat dianjurkan, menunjukkan adab seorang murid itu pada guru. Tapi dalam keadaan seperti mana yang disifatkan tadi, contohnya ramai orang ataupun orang dah bergasak-gasak dan sebagainya, itu cukup dengan insya-Allah dengan nazrah, iaitu dengan pandangan, insya-Allah. Sebab itu para ulama kita diajarkan itu para masyayikh itu kadang mentarbiyah anak-anak murid-murid itu kadang bukan hanya dengan lafaz sahaja, tidak, ataupun dengan pengajian yang panjang dan sebagainya. Kadang dengan nazrah, itu dengan pandangan. Jadi insya-Allah siapa-siapa pun yang menghadiri dalam majlisnya dan sebagainya, kalau ulama itu adalah ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah itu semua insya-Allah yang hadir di dalam majlis itu, insya-Allah kita niat kita termasuk daripada orang yang mendapatkan pandangan, penglihatan, pandangan yang khusus daripada guru tersebut ataupun daripada ulama tersebut. Jadi cukup dengan nazrah, ataupun dengan pandangan itu, insya-Allah itu sudah memadai. Jadi itu mungkin sebagai adab kita lah sebagai seorang murid. Memang kita ada cinta yang tinggi, itu tak dinafikan. Lagi-lagi kalau ulama itu datang ke negara kita ini hanya beberapa kali sahaja dalam setahun. Jadi susah, ulama ini masyhur dan sebagainya. Jadi kita nak juga sentuh cinta kita itu kepada ulama ini sangat tinggi dan sebagainya. Tapi dalam kita mengusahakan untuk bersalaman dan sebagainya itu mungkin menyakitkan orang lain. Itu dengan gasakan dan sebagainya, ataupun dengan mengeluarkan dengan Perancis caci maki dan sebagainya. Bahkan dengan Perancis kadang marah-marah dan sebagainya kan, kemudian betul. mencaci maki dan sebagainya. Itu tidak digalakkan. Kita nak lakukan satu perkara yang baik, tapi dalam masa yang sama kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi sebaiknya itu dengan hati kita, insya-Allah kita niat, insya-Allah satu hari kalau kita ada peluang kita dapat salam dan sebagainya, ataupun kita dapat nazrah lah daripada guru itu dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Kalau contohnya kita lihat dulu kalau di Hadramaut itu, kalau satu-satu majlis habis, kadang tak semua orang kadang tak merebut-rebut salam. Betul. Tak rebut-rebut salam. Jadi kadang satu-satu majlis itu bila dah ratib Fatihah itu akhir surah Fatihah itu terus balik lah. Dah balik lah. Tak rebut-rebut untuk pergi kepada satu ulama dan sebagainya untuk salam dan sebagainya. Sebab apa? Kita memahami keadaan alim itu ataupun ulama dengan majlis yang panjang. Mungkin dia penat, kemudian dengan faktor usia yang agak tua dan sebagainya. Itu nanti kita niat dulu kita belajar. Bila habis majlis dan sebagainya, kita lihat guru kita itu tak memungkinkan untuk kita salam dan sebagainya. Kadang ada tetamu-tetamu yang lain yang mungkin tak pernah bersalaman, datang dari luar negara. Kita setiap hari kita lihat kita punya guru. Jadi kita ada akal lah untuk berfikir. Kita lihat keadaan guru kita, bahkan dalam ta'lim yang simple itu kan. Kita bila nak tanya kepada guru kita dan sebagainya, tapi keadaannya tak memungkinkan bagi kita untuk tanya. Dia dalam keadaan dia sedang rehat atau mungkin dia dalam keadaan penat dan sebagainya. Itu bukan daripada adab untuk kita bertanya pada waktu tersebut. Begitu juga mungkin kita boleh praktikkan perkara ini. Bila kita nak hak kita dan sebagainya, gugurkan hak kita. InsyaAllah bila kita gugurkan hak kita, kita akan mendapatkan perkara yang lebih besar. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita, insyaAllah.
Bagus kita naikkan topik ni Pasal apa tau? Pasal apa aku tanya Jad? Pasal banyak kali kita nampak dalam majlis tahun demi tahun bila ulama ni maaf cakap ini satu perkara yang saya rasa kalau bagi jemaah yang menghadiri majlis maulid ini, yang sedang mendengar podcast ini dan juga menonton, saya harap dapatlah mereka fahamkan daripada sudut angle ini. Kerana tahun demi tahun kita akan dapat saksikan bila majlis ni sedang dilangsung. Mana majlis maulid ni sedang dilangsung, baik di masjid ke di mana-mana. Akan hadir seorang ulama tu di pertengahan majlis. Selalunya, kebanyakan kali. Apabila hadirnya ulama ini, nanti kita akan nampak daripada sudut corner tepi tu, daripada ruang masjid entrance tu, akan kita nampak orang akan ramai berdiri, bersalaman, berkerumun, sampai sehingga ulama ini sendiri tak dapat peluang untuk ke hadapan. Dan mana dia tersekat di situ. Itu baru entrance. Bila nak habis maulid, bila dah habis majlis, nak keluar dari majlis itu lagi satu masalah. Itu orang cakap tu dah no holds bar orang cakap. Orang semua dah free and easy, boleh bangun. Itu part kita nampak semua macam piranha, terkam. Wah, semua tapi bagusnya kan macam kita raise benda ni kan. Kita bukan ada niat macam kita iri hati kan. Bukan. Cuma kita tahu orang Singapura ni, diorang awareness dia kalau sampai, diorang akan faham. Jadi mungkin orang yang mendengar podcast ni kan, in future kalau ada maulid, bila ulama tu hadir kan, kita semua tenang aja. Tenang insyaAllah. Kan ulama tu pun happy jalan semua, everything semua kan. InsyaAllah kita nak keberkatan majlis tu kan. Tapi kalau dah ulama tu jalan depan mata kita, tak ulur tangan pun macam rugi juga. Betul Ustaz. Pasal dulu Ana pun sama juga kan. Orang nampak nak berebut-rebut tu. Tapi pernah satu ketika tu lah Ana dapat encounter ni kan. Special. Ulama besar ni kan dekat luar masjid tau. Ni kenangan manis lah. Kenangan manis. Tengah tunggu ni kan. Tak sabar nak serang. Dah macam piranha lapar ni. Nak salam ni nak salam the best dia tau. Kira macam aku pun macam ni dapat kan. Sekali alamak ada satu anak murid dia ni yang belajar dengan dia bertahun-tahun kat negeri sana. Dia betul-betul kat belakang aku je dia cakap bukan macam gini cara dia. Dia berbual seorang tau, tapi aku dengar tak baik ini. Aku macam alamak, aku ni dah melebih lah sebenarnya lama ni. Betul, itu yang aku dengar tu satu pengajaran sampai sekarang lah. Masya Allah. Daripada aku macam yang layak patut anak murid dia. Kita patut beri lawan pada anak murid kan. Lama tak jumpa. Ini yang syok sendiri pun banyak. Maaf cakap lah, tapi kadang-kadang macam kita dah mengidolakan ulama-ulama ni di laman, dan kita dah menonton mereka dan menonton lama di laman sosial seperti YouTube dan Facebook, mengikuti ceramah-ceramah mereka walaupun dalam bahasa Arab diterjemahkan. Kita dapat manfaat daripada majlis-majlis ilmu mereka. Dan kita menonton mereka sekian lama, dan inilah peluang kali pertama ataupun peluang kita dapat berjumpa dengan mereka di dalam negeri kita ini sendiri, dalam majlis. Mestilah dengan kegairahan seseorang itu dia akan terkam orang itu kan. Mungkin ini satu analisa saya sendirilah kan. Jadi kita boleh fahamkan daripada sudut itu. Tapi ini bukan nak mengecam mereka-mereka di luar sana yang suka mengejarkan keberkahan Tidak. Kita hanya nak bahaskan tentang adab, seperti mana Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita menekankan tentang adab terhadap ulama, guru kan, diorang punya well-being dan sebagainya. Betul. Saya rasa itu lebih penting lah, keselamatan mereka itu lebih penting. Jadi dalam beberapa kisah yang tadi mungkin dia disampaikan, kadang kita tak boleh mengawal. Jadi bila kita ada peluang dan sebagainya, itu cintalah yang terbit daripada diri kita. Kadang kita tak mengawal dan sebagainya. Itu cinta, itu kita tak boleh sentuh lah. Itu antara hubungan seseorang itu kepada seorang ulama dan sebagainya. Sehingga kan kalau di Mesir, Masya Allah lagi besar. Mesir bukan hanya salam. Mesir itu boleh berpelukan. Masya Allah. Peluk terus. Bahkan kita ingat masa satu kali maulid Al-Habib Ali Al-Jifri hafizahullah ta'ala itu kita berada lelaki itu di tingkat bawah. Jadi tingkat atas itu dikhususkan untuk untuk perempuan lah. Jadi perempuan tak puas hati. Kenapa kita dekat tingkat 2? Kita nak tengok Habib Ali Jufri ni muka. Jadi dia orang turun.
Masya-Allah. Diorang turun masuk tempat lelaki. Waduh. Betul-betul diorang nak tengok muka Abi Ali Jufri. Masya-Allah. Jadi itu sebab apa, kecintaan yang tinggi Yang luar biasa. yang tak boleh dikawal dan sebagainya. Cinta mereka itu pada para ulama dan sebagainya, yang tak boleh dikawal dan sebagainya, sehingga mereka melakukan sedemikian. Bahkan dia itu marah depan mata kita. Dia marah orang yang cuba untuk menghalang dia dan sebagainya. Ini berlaku dekat mana? Ini berlaku dekat Mesir. Ada pernah berlaku tu dulu masa Umar bin Hafizahullah Ta'ala datang ke Singapura. Jadi itu waktu pertama kalilah kita berjumpa dengan Sayyidil Habib. Jadi masa itu adalah selepas haul Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Jadi biasa dihidangkan makanan, nasi biryani, ada daging banyak, Masya Allah, sedap, panas-panas. Jadi waktu tu kita ingat lagi masih gunakan kamera yang guna bateri kan. Jadi kita tukang ambil gambar lah masa tu. Suruh simpan, ambil gambar, simpan, nanti pergi kedai cuci kan. Jadi waktu tengah makan tu Habib Umar keluar. Habib Umar Masya Allah, dulu mungkin lain dengan keadaan sekarang. Ya, betul. Itu dulu dia boleh jalan daripada rumah dia itu, mungkin pergi ke tempat tinggalnya itu macam biasa, tak dikawal dan sebagainya. Jadi bimujarab je bangun tu nak keluar, nak tinggalkan Makan. nasi biryani itu dengan dagingnya yang banyak. Itu mungkin kita tak makan selalu nasi biryani kan. Mungkin masa perayaan ataupun mungkin dalam majlis-majlis haul lah. Mungkin kita dapat nasi biryani. Jadi yang tinggalkan, dari satu pakcik tu marah. Budak, kenapa kau tinggalkan? Ni kan nasi biryani ni, rugi kau, bodoh kau. Orang cakap dia buat bodoh. Keluar ambil gambar, ambil Umar. Itu mungkin itu lebih lebih lazat, lebih bahagia, lebih berharga. Sebab nasi biryani kita boleh hari-hari boleh makan. Kita boleh pergi dekat kedai street dan sebagainya, boleh beli kan. Tapi gambar ni kena jadikan sebagai kenangan itu kita tak dapat setiap masa dan sebagainya. Jadi ini hubungan lah antara seseorang dan sebagainya. Dan kam min ba'in qarib, berapa ramai orang yang jauh tapi pada hakikat dia dekat. Mungkin dia tak kenal pun nama Sayyid ini ataupun Habib ini, ulama ini. Tapi bila dia lihat gambar, baru lihat gambar, tak menghadir pun majlis, tak kenal pun nama. Terus tapi dia lihat gambar, nak jadi seperti dia. Masya Allah. Wa kam min qarib, berapa ramai yang dekat, itu pada hakikatnya jauh. Kadang ada yang mendakwa murid dan sebagainya, tapi tidak berakhlak pun dengan akhlak guru. Perkataan yang keluar daripada mulutnya, perbuatannya itu kepada orang-orang yang tak dekat dengan guru, dia merasakan gurunya itu hanya dimiliki oleh dia sendiri, tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ba'id, dia jauh. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah. Memandangkan Ustaz punya jawapan tadi tu, aku rasa menjawab soalan kau, Jad. Betul lah. Menjawab soalan yang pertama tadi yang kau tanya tentang kepanasan kau tu. Tapi Ustaz, selain daripada ulama yang selalu dikeromoni dengan orang-orang yang nak bersalaman dengan mereka, saudara Eric Pipo kita pun sama, Ustaz. Dia kalau keluar rumah paling minimum 100 orang tengah sedang menunggu nak bergambar dan bersalaman dengan dia, Ustaz. Bukan orang. Orang jin. Bunian. Patut orang lain tak nampak. Jangan main-main. Kau dah puas berbual. Sia skala bro, macam nasi berani. Tapi tadi aku tengok kan, bila kita berdiri tadi, kita tiga je tahu berbual. Dia betul menghayati je. Mata dia dah kuyu. Bukan aku timing jaga. Nari dah over timing lah. Dah over timing sebab akhir kata lah. Akhirkan aku start dulu sila. Go brother. Maulid Nabi nya pasal kan, aku pun harap ni harapan aku yang penting sekali kat akhirat nanti aku dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita semualah. Kau seorang je. Bukan seorang, untuk kita semua yang hadir kan. Yang siapa kan umat Islam Singapura kan dapat. Sebab tadi aku ada scroll Facebook, satu ustaz tu cakap kisah ni kan, Nabi Muhammad bila kat akhirat nanti syafaat 70,000 orang kan dapat. 70,000 orang. Tapi lepas 70,000 orang nanti dikalikan dengan 70,000 lagi. Digandakan. Allah gandakan lagi untuk masukkan syurga tanpa hisap tu. Jadi 70,000 kali 70,000 dah tadi ustaz tu kira berapa
400 berapa juta lah. Juta lah. Lepas tu Berapa ribu juta lah aku rasa. dia ada kali lagi lah Allah berikan lagi syafaat tu. Sampai yang last ada pasal pasir macam genggam, ibarat digenggam pasir tu berapa ratus ribu juta akan dimasukkan tanpa hisap lah. Itu syafaat Nabi Muhammad lah. Jadi bila kasih sayang kita, lah, itulah kasih sayang Nabi kat kita kan. Ya Allah, That's why aku harap-harap dapatlah tepian-tepian sikit kan. Itu lah. Kalau dibandingkan diri ni memang jauh lah kan. That's why dalam Maulid Daibai kan, kita ada bait ya yadkhulun al-jannah Doa bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ini pasal itu dalam baitnya apa? Maulid Daibai. Mungkin kita boleh tambah sikit seperti mana kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi nanti pada hari kiamat nanti, syafaatnya kepada umatnya dan sebagainya. Mungkin kita sekarang sebagai umat Nabi SAW itu kita share kasih sayang Nabi SAW itu kepada teman-teman kita. Ada berapa ramai yang di luar sana mungkin tak kenal Nabi kita, tak tahu tentang Nabi kita. Mungkin dengan Nabi ini mungkin pertama kali mereka dengan Nabi, walaupun mereka itu adalah orang Islam, tak tahu bagaimana cara menghidupkan sunnah. Jadi hubungkan kasih sayang itu, kasih sayang Nabi kepada umat itu, kepada umat-umat Nabi melalui kita mengikut kemampuan kita, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi seperti mana tadi aku dengar daripada Epul punya kesimpulan daripada episod ni ni satu penghargaan jugalah bagi aku, kerana aku merasakan kita dalam bulan Maulid ni dapat berpeluang untuk membahaskan tentang ilmu Maulid kan, dan juga dengan keberkahan pada bulan ini kita dapat meluaskan lagi dan kefahaman kemanfaatan dan apa-apa yang kita bahaskan dalam episod ini lebih lagi pada pendengar dan penonton kita kan, agar mereka dapat faham Maulid bukan setakat kita duduk membacanya dan mengangkat tangan gini kan. lebih lagi kepada kerohanian kita tu kan, memberikan manfaat. Kau pula Ijat? Ijat kau kau pasal aku tisu, pasal aku tisu. Otai Maulid dah masuk. Aku takut nanti dia nangis kat sini ya. Otai Maulid kat sini. Taklah, pasal bila kita attend majlis ni kan, dia berbeza tau. Kita buat bersendirian dengan berjemaah beramai-ramai. Jadi bila kita kat majlis Maulid yang besar ni kan, dia punya positive energy tu memang kuat. Mana semua dengan pakaian sunah-sunah, wangi, dia bakar buku semua kan. Macam tenang lah. Siapa yang tak pernah pergi, try pergilah. Pakai baju apa pun datang. Itu tak berat lah kan. Nanti kau akan dapat feel tu. Betul. Sekarang baru cakap terus terang. Betul. Aku sini dah rindu majlis Maulid. Ya, pasal kau jumpa kawan-kawan ya, kan. pasal banyak manfaat dalam Maulid itself Tak lagi sekarang dah ada screen. Dulu pun ikut-ikut baca je kan. Mana kita tu kan. Sekarang dah ada screen. Kadang aku tak baca, aku baca tau. Baca translation dia macam Masya Allah. Macam gini rupanya. Rupanya kita baca apa dulu semua. Nurnya Muhammad tu macam daripada mana dia pindah. Masya Allah. Tapi bagusnya macam kau Jad Engkau kalau pergi Maulid, engkau suka bawa kau family tau. Aku nampak engkau bawa anak kau bawa kau anak perempuan kau. Masya Allah. Tak, Ustaz, saya kan selalu saya cakap dengan diri saya ni bukan baik. Saya pun bukan macam bagus. Saya terpaksa lawan hawa nafsu lah. Macam it's always me versus myself. So kasih manfaat. Paksa diri. Kadang penat macam nak pergi, selalu hadir halakat Ustaz. Kadang penat. Tapi macam saya rasa macam aku paksa je lah pergilah. Ikhlas tak ikhlas tu Allah yang akan judge. Tapi kita pohon lah Allah yang tolong kita. Yang penting aku nak sampai aku duduk, nak tertidur ke apa tu kan. Itu nanti pada pandai sendiri lah. Pasal bawa budak-budak pun ada berkat juga aja Betul. Kadang-kadang kalau kita tak dapat keberkahan jatuh kat orang. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Tak pasal benda ni kan, kalau dah jadi rutin, kalau tinggalkan dia macam ada something missing lah. Sayang lah. Macam rasa macam kekosongan yang macam lepas majlis lepak dengan members kan. Lepas tu balik macam okay enough for the day. Dia macam terapi tau. Betul. It's a therapy. At the same time dia untuk ilmu ni fardu ain ni itu yang banyak orang tak nak start. Pasal apa tau? Dia tak nak start dulu. Dia tak nak jadikan rutin. Pada dia macam alamak aku dia belajar ni. Tunggu. Itu masalah dia. Aku sama kadang datang tulis macam tapi macam tak apalah, tulis sajalah. Tapi dia punya positive effect tu. Mungkin anak-anak kita tengok kan macam macam gini yang belajar. Betul.
Masya Allah, dari pembahasan yang sangat memanfaatkan. Masya Allah. Berapa lama ni timing aku ni? Engkau asyik timing. Engkau nanti aku jaga hati penonton tau. Okey. Okey. Jadi tanpa kita membuang masa, memang kita dah nak mengakhirkan sesi ini. Jadi sebelum kita mengakhirkan sesi ini, ingin saya mengumumkan pada episod yang seterusnya kita akan membahaskan lagi tentang kelebihan, tapi kali ini bukan menyambut Maulid, tapi kelebihan dalam sudut berkasidah, bernasyid, insya-Allah. Bukan panas. Sayu. Pasal kita akan menjemput dua penyanyi nasyid yang saya rasa suara mereka tu kalau dengar, masya-Allah. Jealous kadang Woi, ini gabungan yang pertama daripada mereka berdua. InsyaAllah nantikan pada episod yang seterusnya, InsyaAllah kita akan ketemu lagi dalam podcastnya Sahabat Bertanya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi